Ceritakan bahawasanya Nabi SAW adalah orang yang kuat tersenyum, dan ketawa Nabi SAW adalah senyuman baginda. Baginda tak ketawa terbahak-bahak, berdekah-dekah macam kita, tapi Nabi SAW biasanya ketawa baginda adalah senyuman. Dan baginda adalah orang yang paling banyak senyum, selalu senyum. Dan kita juga ada sebut dari itu, adakah bercanggah dengan riwayat yang mengatakan Nabi SAW selalu menangis? Jadi jawapannya tidak bercanggah, sebab Nabi SAW selalu senyum depan orang. Depan manusia lain, Nabi SAW biasa senyum. Yang Nabi biasa menangis bila bermunajat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih kita pada petang ni untuk sama-sama lagi kita menyambung lagi pembacaan kitab Syama'ilul Muhammadiyah susunan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, syukur pada Allah, setelah sekian lama akhirnya hari ni dapat bertemu semula. Cukup lama sebenarnya tak datang ke masjid ni. Yang pastinya pintu belakang tu satu tak buka dah, kunci belah kiri. Ada kunci. Itu perbezaan dia. Okay. Tapi pintu satu lagi tu buka. Walaupun dia tulis muslimat, saya masuk je lah. Tak apalah. Tapi tak apalah, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan tak ramai orang hari ni, sebab kata baru mula semula ni, dia nak bina momentum tu lambat sikit kadang, sebab dah ramai yang mungkin pergi ke tempat lain ataupun dah ada urusan-urusan lain dan sebagainya. Jadi kita nak start balik tu biasalah. Tapi syukur pada Allah sebab Allah pilih kita. Itu yang penting sekali, sebab ramai-ramai orang Allah pilih kita. Okey. Dan kita baru habis bulan Rabiul Awal minggu lepas, baru masuk Rabiul Akhir. Biasa bulan Rabiul Awal ni bulan menambahkan cinta pada Nabi SAW. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi insya-Allah supaya cinta kita pada Nabi SAW bukan berakhir bila masuknya bulan Rabiul Akhir. Biar masuk Rabiul Akhir pun makin bertambah juga cinta kita pada Nabi SAW. Pada bulan lepas secara online, 2 bulan lepas kot, secara online kita ada baca tentang bagaimana Nabi SAW ketawa, kan? Sifat ataupun cara tertawanya Nabi SAW. Bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah SAW. Macam mana Nabi SAW ketawa. Dan dalam riwayat-riwayat yang kita dah baca sebelum daripada ni, hadis nombor 227, 228, 229, ceritakan bahawasanya Nabi SAW adalah orang yang kuat tersenyum, dan ketawa Nabi SAW adalah senyuman baginda. Baginda tak ketawa terbahak-bahak, berdekah-dekah macam kita, tapi Nabi SAW biasanya ketawa baginda adalah senyuman. Dan baginda adalah orang yang paling banyak senyum, selalu senyum. Dan kita juga ada sebut dari itu, adakah bercanggah dengan riwayat yang mengatakan Nabi SAW selalu menangis? Jadi jawapannya tidak bercanggah, sebab Nabi SAW selalu senyum depan orang. Depan manusia lain, Nabi SAW biasa senyum. Yang Nabi biasa menangis bila bermunajat pada Allah. Maknanya bila tak ada orang lah. Bila bukan depan orang, Nabi banyak menangis. Tapi bila depan orang, Nabi SAW banyak senyum. Nabi SAW menunjukkan wajah yang sangat ceria, ceria bila di hadapan orang lain. Jadi ini satu sunnah yang patutnya kita buat. Kita tunjukkan wajah yang ceria, walaupun kita tengah sedih sekalipun. Tengah sedih sekalipun, tunjuk wajah yang ceria. Sebab cerianya wajah itu salah satu daripada sifat orang yang beriman. Dan orang yang lebih kuat ataupun lebih hebat lagi agamanya,
antara dua orang adalah orang yang lebih ceria apabila bertemu dengan temannya yang seorang lagi. Dan sebab orang yang beriman ni dia suka nak menggembirakan orang lain, dipanggil idkhalus surur, memasukkan kegembiraan pada hati orang lain, pada hati orang yang beriman yang lain. Bila kita senyum, orang lain pun akan bahagia, akan tenang, kan? Itu sebablah kita pun diajar untuk ceria. Kita biasa-biasakan untuk senyum dengan orang, tapi senyum dengan orang yang kita kenal lah, jangan senyum kat semua orang kan. Itu pelik sangat. Lagi-lagi kalau tak ada orang pun senyum juga, itu pun lagi pelik kan. Jadi biar senyum dengan orang yang betul-betul yang patut kita senyum lah kan? Senyum dan tunjukkan wajah yang ceria. Kan dipanggil apa, senyuman ni kan berjangkit, penyakit berjangkit kan, bukan penyakit lah, benda baik yang berjangkit kan, dia contagious kan. Senyuman ni dia daripada satu orang pergi pada satu orang, satu orang pergi pada satu orang, terus menerus begitu. Dia memang berjangkit, tapi berjangkit yang baik, tak ada masalah lah. Kita kalau, saya suka tengok kadang orang bila ambil gambar, orang bila ambil gambar orang, dia yang tukang snap tu, nanti dia kata senyum kan. Bila dia kata senyum, kita senyum, dia pun senyum juga. Padahal muka dia tak ada dalam kamera tu. Muka dia tak ada dalam gambar tu, tapi dia pun senyum juga. Sebab dia tengok kita senyum kan. Dia tengok kita senyum, dia pun senyum juga. Dia memang berjangkit sungguh. Okey, jadi kita terus pergi pada hadis yang berikutnya. Kalau dalam buku yang warna purple ni 233 kan, dalam kitab lain mungkin 232, 233 ataupun 232, hadis berkaitan dengan kegembiraan juga kan. Okay, kita baca terus. Bisanadin muttasilin anil Imam Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin qala haddatsana Hannad bin Sari haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Ubaidah as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhira ahli an-nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfa fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah qala fayadhhabu liyadkhul fayajidu an-nasa qad akhadhul manazil fayarji'u fayaqul rabbi qad akhadha an-nasul manazil fayuqalu lahu atadhkuru az-zamana alladhi kunta fihi fayaqulu na'am fayuqalu lahu tamanna qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaitahu wa 'ashrata adha'afi ad-dunya qala fayaqulu ataskharu bi wa anta al-malik qala falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuh. Okey, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu, sesungguhnya aku mengenali ataupun aku mengetahui akhir ahli nari khurujan, yang terakhir sekali di kalangan ahli neraka yang dapat keluar daripada neraka. Di kalangan umat orang Islam lah, maknanya dapat keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Maknanya bukan kekal dalam neraka lah. Ni yang last sekali ya, yang last sekali. Rajulun yakhruju minha zahfa, lelaki tersebut keluar dalam keadaan merangkak, dalam keadaan merangkak. Okey, memang dia tak boleh nak berlari pun, dalam keadaan merangkak keluar daripada api neraka. Moga Allah selamatkan kita semua daripada api neraka. Allahumma amin. Fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah, dikatakan kepada dia, pergilah dan masuklah engkau ke dalam syurga. Masuklah ke dalam syurga. Lalu dia pun pergilah kan. Dia pun pergi nak masuk ke dalam syurga. Ni Nabi SAW ceritalah kan, orang tu pergi nak masuk syurga. Sekali bila dia pergi, dia tengok fayajidun nasa qad akhadhul manazil. Dia jumpa, dia tengok orang semua dah ambil tempat masing-masing. Dia kata, syurga dah penuh lah. Semua dah terisi. Kan? Semua tempat
Orang dah ambil dah. Dia nampak macam seolah syurga tu dah penuh. Kecewalah dia. Fayarji', dia pun balik. Lalu dia pun berkata, Rabbi qad akhadhan nasul manazil. Tuhan, semua orang dah ambil tempat masing-masing. Dia mengadu. Maknanya, habis aku nak duduk mana pula? Syurga dah penuh dah. Lalu dikatakan kepadanya, atadhkur, adakah kau masih ingat? Atadhkuriz zaman alladhi kunta fi. Kau ingat tak dekat dunia dulu, kau pernah duduk dekat dunia dulu? Kau ingat? Maknanya kau ingat syurga ni macam dekat dunia ke? Yang mana sempit. Kau ingat dunia ni, kau ingat syurga ni macam dunia ke? Lebih kurang gitulah, kalau terjemah yang lebih mudahnya. Kau ingat syurga ni macam dunia ke? Bila dah penuh, orang lain tak boleh masuk. Macam tu kan kat dunia. Jadi kalau tempat duduk dah penuh, orang tak boleh masuk dah. Ataupun perumahan tu semua orang dah duduk, tak ada orang boleh beli dah rumah kat situ. Sebab dah penuh. Hotel, bilik dah penuh, tak boleh nak masuk lagi dah. Sebab dah fully book. Dunia memanglah macam tu sifat dia. Tapi kau ingat macam dulu-dulu ke? Macam kau ingat waktu kau dekat dunia dulu ke? Ditanya kepada dia. Fayaqulu na'am. Dia kata iyalah. Itulah sangkaan aku. Lalu dikatakan kepada dia pula, tamanna. Tamanna maksudnya, kalau mudah ni kata, kau berangan dah sekejap. Kau berangan kejap. Ataupun kau berharaplah. Kau mintalah apa yang engkau gambarkan. Apa saja. Kau berangan dulu. Kau berangan, okey, macam kalau dulu kau kat dunia, mungkin kau akan berangan, kau akan dapat istana ke, kau dapat begini, taman begini. Okay, kau berangan. Berangan dulu. Lepas tu, dia pun berangan lah. Bila dia diminta, maka dia pun berangan. Dia pun minta lah apa yang ada dalam hati dia. Apa yang ada dalam dada dia, apa yang ada dalam jiwa dia, apa yang dia sempat nak fikirkan, dia fikirkanlah. Okey, yang itulah yang dia minta pada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan kepada dia, fa innalakal ladzi tamannaitahu, maka sesungguhnya untuk engkau apa yang engkau angankan tadi, yang kau harap-harapkan tadi, dan wa asyrata adhafid dunya, dan 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Lalu orang tersebut mengatakan, atas kharubi wa antal malik, adakah engkau mengolok-ngolokkan aku sedangkan engkaulah raja, segala raja, Allah Subhanahu wa ta'ala, engkaulah yang memiliki, engkau yang menguasai segalanya. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, waktu Nabi SAW ceritakan tu, Nabi SAW tersenyum ataupun tertawa sehingga nampak gigi geraham baginda. Baginda senyum kenapa? Baginda ketawa kenapa? Salah satu sebabnya, sebab jawapan lelaki tadi tu. Jawapan lelaki tadi tu. Dia dah dapat, dia pula kata, kau main-mainkan aku ke? Macam tu. Sebab dia dapat satu benda yang di luar daripada jangkaan dia. Sebab dia dah pertama, dia tengok dah penuh. Lagilah dah rasa putus asa. Sekali tiba-tiba dapat, dia angan-angankan apa yang dia angan-angankan. Okey, itu satu hal dah. Dapat pula 10 kali ganda dunia. Bayangkan. Ini orang yang terakhir keluar daripada api neraka dapat masuk ke dalam syurga. Itu pasal rugi kita kalau tak minta syurga. Rugi kalau tak minta syurga. Syurga ni jauh lebih besar daripada apa juga yang kita bayangkan dekat dunia ni. Yang kita boleh bayangkan kat dunia ni pun tak banyak mana pun. Sebab kita pun tak nampak segala nikmat dunia. Tak sempat pun. Kita hidup panjang mana pun tak sempat nak tengok seluruh nikmat yang ada dekat dunia ni. Dan kita berjalan lah pergi mana-mana sekalipun, satu tempat ke satu tempat, kita pergi satu tempat baru, nampak pula nikmat baru yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya. Ada pula kehebatan-kehebatan baru. Campur pula dengan teknologi baru sekarang ni. Makin banyak, makin hebat kita tengok.
Kita baru tengok rumah orang besar, kita dah terbayang dah, bestnya dapat rumah besar macam ni. Masalahnya duduk suami isteri je, anak-anak semua dah besar, tak tahu kenapa nak rumah besar lagi. Tapi itulah dia, masih lagi terbayang-bayang. Tengok kereta orang, rasa bestnya dapat kereta macam ni. Tengok orang macam ni, tengok orang punya kebahagiaan rumah tangga, tengok anak cucu dia begini, kita pun nak anak cucu gitu. Kita nak apa-apalah, kebahagiaan orang, kan? Kita suka tengok, kita nak kebahagiaan tu, tapi kebahagiaan yang kita nak tu pun tak sebanyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba dia. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba dia yang kita tak tahu. Yang kita boleh bayangkan benda yang kita tahu je. Yang kita tak tahu, macam mana nak bayang? Tak tahu pun nikmat tu ada, tak tahu pun nikmat tu wujud, macam mana nak bayangkan? Jadi yang Allah Ta'ala bagi pada hamba tadi tu adalah yang dia bayangkan dan 10 kali ganda dunia. Jadi lebih lagi daripada apa yang dia bayangkan. Bukan 10 kali ganda apa yang dia bayangkan. 10 kali ganda apa yang dia bayangkan tu pun dah banyak dah. Ini 10 kali ganda dunia. Jadi kita bayangkan dunia ni, orang paling kaya dekat dunia ni pun kekayaan dia berapa bilion sangat, berapa bilion dolar. Campurlah, gabung lah. Semua orang kaya di dunia ni pun, katalah berapa trilion sekalipun, itu pun masih lagi sikit nak banding dengan nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi rugi kalau kita tak minta syurga. Tu rugi kalau kita asyik minta dunia je. Kan, pergi kawan-kawan kita pergi Mekah, yang kita doa semua berkaitan dengan dunia, kaitan dengan akhirat langsung tak ada minta. Rugi. Dan terpaksa kita sebut juga, bila nak minta berkaitan dengan dunia bukan tak boleh, tapi tak payahlah minta spesifik sangat. Ya Allah, kalau orang yang berniaga kan, ya Allah, saya nak sale saya 10 juta tahun ni. Sikit sangat tu 10 juta. Baik minta pada Allah dengan rahmat Allah Ta'ala, apa sahajalah Allah Ta'ala nak bagi. Sebab 10 juta tu masih lagi sikit nak banding dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi buat apa minta 10 juta? Ni ada teori-teori motivator ni, bisnes ni, yang suka sebut begitu. Pergi Mekah ni tuan-tuan kena bayang begitu. Bayang dapat 4 juta tahun ni. Baru kita boleh dapat. Pandai-pandai je dia. Benda Rasulullah tak pernah ajar. Ulama tak pernah ajar nak buat begitu. Tiba-tiba motivator ni cakap macam tu. Tak payah ikut lah kalau dia bercakap macam tu. Minta lebih luas lagi daripada tu. Sebab kasih sayang Allah, kuasa Allah Ta'ala, khazanah Allah Ta'ala lebih luas daripada tu. Tu baru dunia. Akhirat jauh lebih besar lagi. Okey. Jadi adakah kau memperolokkan aku tu lebih kepada bahasa orang yang terkejut lah. Macam kalau kita bagi kan, biar betul main-main lah. Kan kita cakap tu kan, main-main lah. Apa ni, main-mainkan aku pula. Kita rasa macam tak logik kita dapat macam tu. Lagi-lagi dia adalah yang terakhir keluar daripada api neraka kan. Lagilah dia rasa tak logik dapat banyak macam tu. Itu yang dia kata, adakah engkau mempermain-mainkan aku sedangkan engkau lah Al-Malik. Sebab biasanya yang mempermain-mainkan ni orang biasa-biasa. Sama-sama kita kan kawan kita, biasalah orang main-mainkan. Tapi tiba-tiba raja, kalau bukan pun yang kan ni Al-Malik rasanya Allah Ta'ala, tapi kalau sesama makhluk sekalipun, raja pun biasa tak mempermainkan rakyat dia kan? Dia kalau nak bermain pun dengan di kalangan dia punya kerabat juga, tak adalah nak mempermain-mainkan dengan rakyat kan? Orang akan rasa pelik, kenapa pula orang yang di atas nak mempermainkan orang yang di bawah kan? Benda tu pelik. Ini pula Allah Ta'ala yang berkuasa atas segalanya. Kenapa pula Allah Ta'ala nak main-mainkan? Allah Ta'ala memang berkuasa. Kalau nak mempermainkan ni, biasa orang yang memang tak mampu, dia bolehlah main-mainkan. Dia buat je kan. Dia nak mainkan orang. Aku bagi kau 1 juta. Dia bukan ada 1 juta. RM5 pun tak ada. Yang tu memang main-main kan. Itu orang kata mempermain-mainkan, memperolok-olokkan. Tapi bila orang tu ada 1 trilion, tiba-tiba dia kata nak bagi 1 juta, ini bukan main ni kan? Ini bukan main ni, ini betul-betul ni. Ini kan pula Allah yang bagi, Allah yang nak bagi banyak macam tu. Okey. Jadi Nabi SAW ketawa sampai nampak gigi geraham baginda. Satu lagi sebab kenapa Nabi SAW senyum macam tu sekali, sebab mengingati rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala yang mengatasi murka Allah.
Orang tadi nak masuk neraka punya lama sampai dia kali terakhir, yang terakhir keluar kan. Maknanya memang dia dimurkai oleh Allah lah. Kalau tidak, tak adalah segitu lama dia masuk neraka. Maknanya banyaklah dosa dia buat depan Allah Ta'ala kan. Banyak sangat dosa dia buat. Itu sebablah dia yang terakhir sekali keluar daripada api neraka. Tapi kita bayangkan dengan orang yang begini dahsyat sekali dosanya pun, Allah bagi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah bagi begitu besar. Jadi itu yang Nabi SAW tersenyum. Nabi ketawa tu sebab terfikirkan, ya Allah, besarnya rahmat Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala, rahmat Allah mengatasi azab Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala azab dulu kawan tu, tapi dengan rahmat Allah, Allah ampunkan dia. Allah ampunkan dia dan dapat masuk ke dalam syurga yang begitu hebat sekali. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Allahumma amin. Okay, hadis berikutnya. Wa bi anhu qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi ar-rikabi qala bismillahi فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. Aku melihat, ini kata Ali ibn Rabi'ah. Ali ibn Rabi'ah ni dia tengok Sayyidina Ali. Dia nampak Sayyidina Ali buat apa? Sayyidina Ali naik kenderaan, naik haiwan tunggangan. Ya, dia nampak Sayyidina Ali naik haiwan tunggangan. Lepas tu macam mana caranya? Sayyidina Ali bila letakkan kaki beliau pada kenderaan tersebut, Sayyidina Ali baca Bismillah. Kemudiannya bila dah duduk atas tu, barulah baca Alhamdulillah dan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maknanya kan kita tahu kan, kalau naik kuda ke naik unta ke, memang kita kena letak kaki sebelah dulu. Lepas tu baru angkat kaki lagi sebelah kan. Bukan boleh melompat aja dua kaki kan. Dan kita kalau naik kereta pun memang biasanya kita masuk kaki sebelah dulu. Ada orang masuk dua kaki tu masuk kereta. Macam mana nak melompat masuk kereta? Mana boleh kan? Mestilah duduk sebelah kaki dulu, lepas tu bawa lagi sebelah kaki masuk kan. Jadi maknanya kalau kita naik kereta pun kita boleh buat benda ni kan. Masuk sebelah, baca duduk Bismillah kan. Lepas tu dah masuk duduk belah, maknanya dah tetap, dah duduk, barulah baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Itu biasa kan, itu biasa. Zikir tu zikir biasa, zikir yang kita dah belajar daripada dulu-dulu ataupun budak-budak pun dah hafal zikir ni. Cuma baca ke tidak ajalah. Takut-takut kadang budaknya baca, bapaknya tak baca kadang. Itu yang selalu berlaku. Kadang-kadang dia ada satu sistem tu dekat kereta tu akan bunyi, bila start je bunyi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ada orang buat macam tu. Tapi masalahnya kereta dia yang baca, dia tak baca. Salah juga. Sepatutnya dia lah yang baca. Apa dia? Maha suci Tuhan yang menggerakkan untuk kami kenderaan ini sedangkan kami tidak mampu pun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Tuhan kamilah kami kembali. Betulkan terjemahan tu Terjemahan kat situ, ke siapa yang ada buku yang purple, warna purple, buku yang purple, buku yang lain tak apa. Siapa ada buku warna purple tu dia sebut, dan sungguhnya hanya kepada Tuhan kami kembali kan.
Dia tulis hanya kepada engkau lah kami kembali. So betulkan, hanya kepada Tuhan kami kembali, bukan hanya kepada engkau. Okey, kemudian Sayyidina Ali sambung pula baca Alhamdulillah 3 kali. Banyak Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tadi subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ya. Allahu Akbar 3 kali. Kemudiannya Sayyidina Ali baca apa? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa dia? Subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci engkau, sesungguhnya aku menzalimi diri aku. Faghfirli, engkau ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzam atau fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau. Jadi dekat sini bacaan tu bacaan yang kita boleh faham lah kan, bacaan tu macam tu lah. Okay, jadi habis baca maknanya mula kaki sebelah sebut bismillah, dan naik duduk belah alhamdulillah, lepas tu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Lepas tu minta ampun. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci engkau Tuhan, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunkan aku, sungguhnya tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau. Okey. Nak ceritanya apa? Lepas baca semua tu, Sayyidina Ali ketawa. Sayyidina Ali ketawa lepas tu. Jadi yang tengok dia ni siapa dia tadi? Sayyidina Ali bin Rabi'ah tadi kan. So Ali bin Rabi'ah ni bila dia tengok, dia rasa pelik. Kenapa baca-baca tu lepas tu ketawa? Kan? Apa kaitannya? Dan naik atas kuda tiba-tiba ketawa pula. Kenapa ketawa? Jadi dia pun tanya kepada Sayyidina Ali. Kan? Dia pun tanya, dia tanya apa? Min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Mengapa engkau ketawa wahai Amirul Mukminin? Okey, bila dia sebut wahai Amirul Mukminin, maknanya waktu ni Sayyidina Ali dah jadi khalifah lah. Sayyidina Ali dah jadi khalifah. Sayyidina Ali khalifah yang keempat kan, lepas Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi Sayyidina Ali dah jadi khalifah tu, dia kata wahai Amirul Mukminin, apa yang kau ketawa? Kenapa ketawa? Lalu Sayyidina Ali pun jawab, aku melihat Rasulullah SAW buat begini, sama macam yang aku buat tadi ni. Maknanya dia tiru betul-betul sebiji-sebiji macam mana Nabi SAW buat. Nabi sebut bismillah dulu, lepas tu angkat dua belah kaki tu dah naik betul-betul tetap, baca alhamdulillah, lepas tu subhanallazi sakhkhara lana, lepas tu alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, lepas tu doa tadi tu. Kemudiannya Nabi ketawa. Jadi dia tiru betul-betul. Nabi ketawa, dia pun ketawa juga buat macam tu. Jadi yang ketawa tu pun dia tiru. Lepas tu dia pun tanya soalan yang sama. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau ketawa? Kenapa ketawa bila baca benda ni? Lalu Nabi SAW jawab, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfirli dhunubi. Sungguhnya Tuhanmu sangat mengagumi hamba-hambanya bila berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Allah Maha mengetahui tiada seorang pun boleh mengampunkan dosa selain daripada dia. Jadi maknanya Nabi SAW ketawa. Nabi SAW ketawa sebab Nabi SAW tahu yang Allah SWT meridai orang yang sebut begitu. Sebab memanglah tak ada siapa boleh ampunkan dosa kecuali Allah. Kita tak sebut pun, memang tak ada siapa pun boleh ampunkan dosa kecuali Allah. Tapi Allah Ta'ala suka kalau kita sebut begitu. Allah Ta'ala suka kita sebut, ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku, tak ada yang boleh ampunkan dosa kecuali engkau. Itu cara untuk minta ampun pada Allah. Salah satu cara nak minta ampun pada Allah, mengakui kita menzalimi diri kita. Kena admit dulu. Kan, kalau kita ni masih lagi sombong, kita tak rasa kita berdosa, lepas tu minta ampun pada dosa, kan tak bersungguh. Jadi kita kena sebut dulu, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku dah zalim diri aku, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku.
minta ampun. Lepas tu seterusnya, tak ada yang boleh ampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Sebut begitu. Sebut Melayu pun tak apa. Biar ingatkan diri kita betul-betul yang Allah jelah yang boleh ampunkan dosa kita. Tak ada siapa orang lain boleh ampunkan dosa. Jadi betul-betul kita minta ni bersungguh-sungguh pada Allah. Sungguh-sungguh aku nak minta ampun ya Allah. Sungguh-sungguh. Jadi Allah suka kepada hamba yang buat begitu. So Allah tahu, Allah Maha mengetahui memang tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa kecuali Allah. Jadi Nabi ketawa waktu tu. Nabi ketawa. Nabi habis baca tu Nabi ketawa. Sebab teringatkan yang Allah Ta'ala suka benda tu. Pengajaran daripada hadis ni apa dia juga? Pengajaran dia adalah tiru cara Nabi SAW. Kan? Walaupun dia maknanya tak ada kaitan dengan kita pun, macam Sayyidina Ali tu kan. Kalau ikutkan Sayyidina Ali tak payah ketawa dah lah. Ikut je lah apa Nabi baca cukup lah. Tapi punyalah nak tiru Nabi SAW, sampai Nabi ketawa tu pun dia tiru juga, ketawa juga lepas baca ayat tu. Ini cara para sahabat Nabi SAW. Macam yang sahabat yang bila jalan tiba-tiba sengit kan, lepas tu bila orang tanya kenapa, oh dulu aku pernah jalan dengan Nabi SAW kat sini, dulu ada pokok kat sini, sekarang dah tak ada pokok, tapi dia tetap sengit juga kan. Sebab dia teringat dulu dengan Nabi jalan macam ni, jalan sengit kat situ. Walaupun dulu ada pokok, sekarang dah tak ada pokok. Kalau orang sekarang, dia mungkin akan timbulkan, tak logik lah. Nak beramal ni biarlah logik sikit. Orang sekarang dia suka bangkitkan macam tu. Kita ni nak pegang pada agama, biar ikut logik kata. Bukan ikut logik sebenarnya. Logik kita tu kena ikut agama. Kan? Cumanya tak adalah, agama tak bercanggah dengan logik. Agama tak bercanggah dengan logik. Mungkin kita yang tak tahu, itu aja. Agama dia tak bercanggah dengan logik sebenarnya. Kita yang tak nampak. Kita tak nampak, itu masalahnya. Macam Sayyidina Ali sebut kan, Sayyidina Ali kata kalau agama ni ikut akal, kalau kana dinu yu'khadhu birra'yi, ikut kepala otak kita je, ikut pemikiran kita je, nescaya bawah khuf lebih afdal disapu daripada atasnya. Khuf yang kita pakai kalau nak gantikan basuh kaki ketika berwuduk, syarat dia mesti sapu sekurang-kurangnya secalit dekat belah atas. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau nak ikut akal, nescaya baik sapu belah bawah. Sebab kita berjalan, bawah kaki lah yang kotor, bukan bahagian atas. Kenapa yang pergi calit air tu kat atas? Calit kat bawah lah. Sapulah kat bawah. Itu yang Sayyidina Ali kata, bukan guna logik akal. Agama bukan boleh ikut logik akal. Sebab logik akal manusia berbeza-beza. Logik akal manusia tak lengkap, tak kuat. Jadi dia nampak macam tak logik, tapi orang lain kata nampak logik dia, contohnya. Ataupun orang tak nampak, semua orang tak nampak, tapi Allah Ta'ala yang Maha mengetahui apa kebaikan dia. Jadi jangan kita ikut je, ikut saintifik punya penemuan semata-mata kan. Lain kalau benda tu masih lagi ada ruang-ruangnya dalam agama kan? Ada ruangnya, contohnya maknanya ada isu-isu yang dipanggil sebagai harus, hukumnya harus. Kalau hukum harus, maknanya dia masih lagi boleh dipertimbangkan mengikut kebaikan yang kita nampak kan. Sains nampak lebih baik begini, tak baik begini dan sebagainya, maka dia berubahlah. Hukum asal daripada harus, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh dan sebagainya. Jadi yang Nabi SAW ketawa juga kan? Ikut je. Memang sahabat punya akhlak macam tu, ikut apa Nabi SAW buat, walaupun tak nampak macam mana pun ikut juga. Ini hadis juga bolehlah dikategorikan sebagai musalsal. Maksudnya dia bersambung, bersambung dengan ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah ketawa, sahabat yang meriwayatkan pun ketawa juga. Okey. Ada hadis Rasulullah menangis, sahabat yang meriwayatkan pun nangis juga. Nangis sampailah hari ini. Bila diriwayatkan hadis tu, guru kita yang diriwayatkan hadis tu pun nangis juga. Sampai gitu sekali. Okey, memang ada macam tu. Lepas tu ada hadis yang dipanggil musalsal tu, Nabi SAW riwayatkan hadis tu pada hari raya contohnya. Nabi sebut pada hari raya. Jadi sahabat pun riwayatkan hadis tu pada hari raya. Generasi berikutnya pun riwayatkan hadis tu pada hari raya. Sampailah hari ni.
Hari ni beraya raya lah, maknanya tahun tahun ni. Macam itulah. Waktu hari raya ada ulama yang akan riwayatkan hadis tu. Saya tak pernah sampaikan lagi hadis musalsal hari raya ni. Saya dah dapat lah daripada guru-guru kita. Hari raya pun pergi belajar juga tau. Bukan pergi beraya je. Jadi hari raya pun kena pergi belajar lah baru dapat hadis tu. Kalau tak pergi belajar tak dapat lah hadis tu. Jadi waktu hari raya ambil hadis tu, dapatlah musalsal hari raya dipanggil musalsal biyaumil aid, musalsal pada hari raya. Macam tu jugalah musalsal pada hari Ashura dan sebagainya. Musalsal pada hari Ashura hari itu bulan Muharram saya disampaikan melalui online. Zaman sekarang pakai online pun boleh kan. Jadi bolehlah musalsal hari raya pun boleh buat cara online je. Saya ingat guru saya pun dah daripada tahun lepas pun buat majlis sambutan hari raya ziarah guru secara online. Zoom je. Jadi dia buat majlis raya dengan guru tapi secara online. Jadi cuma tak ada makan minum lah. Kalau anak murid tu bijak sikit, dia hantar makanan pada guru tu, pakailah food panda ke apa. Tapi kebanyakan anak murid tak cerdik macam tu. Dia kira buka Zoom dia cukup. Itu je lah. Okay, ini guru kami lah yang kami belajar macam tu lah. Okay, seterusnya hadis yang terakhir dalam bab ini, wabihi anhu qal haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari haddatsana Abdullah bin Aun an Muhammad bin al-Aswad an Amir bin Sa'd qala Sa'dun laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika yawmal khandaq hatta badat nawajidhu qala qultu kaifa kana dhahiku qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana ar-rajulu yaqulu kadha wa kadha biturs yughatti jabhatah fanaza'a lahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu ya'ni jabhatah wa anqalaba ar-rajul wa shala birijlihi fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu qala qultu min ayyi shay'in dhahik qala min fi'lihi birrajul. Ini cerita waktu perang Khandaq. Sayyidina Sa'ad berkata, aku melihat Nabi SAW tertawa pada hari peperangan Khandaq. Perang Khandaq kita pun tahu kan, perang Ahzab, perang yang berlaku di Madinah, perang yang berlaku antara umat Islam berhadapan dengan kelompok-kelompok musuh. Dan orang Quraisy bersekongkol dengan banyak kabilah-kabilah yang lain, termasuklah orang Yahudi nak menentang Nabi SAW, dan Nabi tak pergi keluar berperang di luar Madinah tapi menggali parit. Sebab nama dia Khandaq, parit. Siapa pergi umrah, siapa pernah pergi haji akan dibawa ke Masjid 7. Masjid 7 tu, itulah dia kawasan kita panggil apa, stesen Nabi SAW dengan para sahabat waktu perang Khandaq, khususnya para sahabat lah. Nabi SAW stesen ada beberapa, ada satu dekat Masjid 7 tu, Masjid Fatah nama dia. Ada lagi tempat yang di belakang tu lagi, dekat Bukit Silak dipanggil, ada juga stesen Nabi SAW kat situ. Jadi senang ceritanya, perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang yang perang yang getir lah, perang yang menggerunkan sebenarnya. Sebab orang kafir beramai-ramai serang dengan jumlah yang begitu ramai. Orang Madinah tak ramai sangat. Orang Islam kat Madinah tak ramai. Jadi bila diorang serang begitu ramai, memang takut jugalah, seram jugalah, para sahabat seram. Tambah pula lagi, kawasan Madinah tu yang digali parit tu dekat kawasan yang mana kuda tak boleh lalu. Kuda boleh lalu. Jadi digali parit. Bila gali parit, kuda tak boleh lalu lah. Dekat kawasan lain, kuda memang tak boleh lalu. Kecuali satu kawasan je, iaitu kawasan orang Yahudi. Yahudi Bani Quraizah. Jadi dekat kawasan Yahudi tu, orang kafir boleh lalu sebenarnya. Lepas tu orang Yahudi tu, dia ada janji setia dengan Nabi SAW.
Jadi kalau ikutkan, diorang tak bolehlah membenarkan orang kafir lalu kat kawasan diorang. Sekali tiba-tiba diorang pula bersekongkol dengan orang kafir. Jadi maknanya orang kafir ada peluang untuk lalu daripada belah bawah. Kadang sebelah atas dah kena tutup, sebelah bawah pula dia orang boleh lalu. Jadi kalau lah dia orang boleh lalu ikut kawasan orang Yahudi tu sampai kepada orang Islam akan terperangkap. Sebab kan dah gali parit. Nak maju ke depan dah ada parit, dan lepas parit pun orang kafir ada. Jadi akan terperangkap daripada dua-dua arah. Jadi benda tu yang menggetarkan. Tapi ialah Allah Ta'ala selamatkan, kan? Allah Ta'ala pelihara, dan kemenangan berpihak pada umat Islam lah dalam perang Khandaq tu. Tak apalah kita nak cerita panjang pasal perang Khandaq. Tapi apa yang berlaku, salah satu daripada yang berlaku waktu perang Khandaq adalah Nabi SAW ketawa sampai nampak gigi geraham baginda. Amir bin Sa'id berkata, aku bertanya kepada Sa'ad, kenapa? Dan kenapa ni Sa'ad kat sini bapak dia tau. Sayyidina Sa'ad ni bapak dia. Jadi Sa'ad yang mana ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga. Seorang sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi aku bertanya ni maknanya aku bertanya kepada Sa'ad ni, aku bertanya kepada bapa aku lah maksudnya. Dia sebenarnya dia tak sebut aku bertanya kepada Sa'ad dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab cuma sebut aku bertanya. Itu je. Okey. Cuma penterjemah dekat buku yang warna purple ni dia nak bagi orang faham, jadi disebutlah aku bertanya kepada Sa'ad. Nanti mungkin ada yang rasa macam pelik, kata dia ni panggil bapak dia panggil nama je ke? Kan? Bukan macam tu. Dia cuma cakap aku bertanya. Maksudnya aku bertanya pada bapak aku. Apa dia? Bagaimana ataupun macam mana Nabi SAW boleh ketawa? Lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun terangkan, kana rajulun ma'ahu tursun. Ada seorang lelaki kafir ini, dia memegang perisai. Shield bukan shield. Turs ni shield lah. Kemudiannya wa kana Sa'dun ramiyan. Sayyidina Sa'ad pula adalah pemanah. Wa kana rajulu yaqulu kadza wa kadza biturs. Dan lelaki itu berkata begini dan begini dengan perisainya. Maknanya berkata tu maksudnya dia buat begini-begini. Maksudnya dia dengan perisai dia tu, dia duk tunjuk-tunjuk. Dia bagi apa macam show off gitulah, macam belagak lah. Kan, kau nak panah aku, macam tu lah. Dia main-mainkan dengan perisai tu. Berkata ni sebenarnya terjemahan yang tak tepat sangat. Kalau tak tahu lah terjemahan akaknya terjemahan macam mana? Macam mana? Mengatakan juga mengatakan. Sebab apa tahu penterjemah gunakan perkataan mengatakan? Sebab digunakan perkataan yaqulu bi kadza wa kadza. Tapi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, yaqulu bukannya berkata dekat sini, tapi menunjukkan, mengisyaratkan. Sebab bahasa Arab perkataan qala juga boleh membawa makna yang lain. Okey. Jadi yaqulu kadza wa kadza maknanya yaf'alu kadza wa kadza. Okey, betul, dia buat. Okey. Jadi bila disebut qala biyadih, orang Arab bila sebut qala biyadih maksudnya mengambil. Bahasa Melayu kalau kita terjemah qala biyadih, bercakap dengan tangannya. Tapi bahasanya bukan bercakap, maksudnya mengambil. Qala biyadih maksudnya mengambil dengan tangannya. Macam tu. Jadi dia memang ada perbezaan sikit dari segi penterjemahan kat sini lah. Okay, tak apa. Jadi kemudiannya bila dah orang tu dia buat macam tu kan, dia main-main macam tu, Sayyidina Sa'ad cabut anak panah dia. Lepas tu bila lelaki tu dia main lagi kan, dia angkat dia punya kepala dia ataupun angkat dia punya kepala dia daripada perisai tu, dia main cak-cak kan. Cak itu. Waktu tu juga Sayyidina Sa'ad pun lepaskan dia punya panah dia. Dan lepaskan panah tu tepat pada sasaran, iaitu kena betul-betul dekat dahi orang tu. Apa dalam bahasa tu, apa dipanggil, bullseye kan, kan yang tepat betul-betul kan, betul-betul gitu.
Okey. Jadi apa yang berlaku ketika tu? Nabi SAW bila nampak tu Nabi ketawa. Nabi ketawa bila tengok macam tu. Nabi tertawa tengok macam tu. Jadi Sayyidina Amir bertanya pada bapa dia lah, Sayyidina Sa'ad, kenapa Nabi SAW ketawa? Kenapa Nabi ketawa? Maka Sayyidina Sa'ad jawab, kerana perbuatan melontar panah kepada lelaki itu. Maknanya kerana tepatnya panahan tersebut dan juga kerana gembiranya Nabi SAW dengan panahan tersebut. Seronoklah tengok betapa tepatnya panahan sahabat tu. Cumanya disebutkan tadi bila terkena tu lelaki tu jatuh dan terangkat kakinya kan. Wasyala birijlih, terangkat kaki dia, tergolek dia kan sampai terangkat kaki dia. Jadi kenapa yang Sayyidina Amir ni tanya lagi sekali, kenapa Nabi ketawa? Dia tanya kan, dia tanya kenapa Nabi ketawa. Sebenarnya dia nak tahu Nabi ketawa tu sebab hebatnya bapa dia memanah tadi tu, Sayyidina Sa'ad memanah, ataupun sebab orang tu tergolek tadi kan. Nabi ketawakan orang tu ke Nabi ketawa tu sebab hebatnya panahan tu. Jadi Sayyidina Sa'ad pun terangkan, dia kata kerana perbuatan panah tu, maknanya perbuatan Sayyidina Sa'ad tu melontar panah ataupun memanah dengan begitu tepat kepada lelaki tu. Jadi itu sebab Nabi SAW ketawa. Yang ini kita tahu, dan biasalah kita pun tak payahlah kita dalam perang kan. Kalau bukan dalam perang pun, kalau kita berlatih ataupun kita tengok anak kita main berlatih kan, kalau dia dapat panah dengan tepat, confirm kita pun akan senyum kan? Kita pun akan senyum sampai nampak gigi juga. Seronok kita tengok, oi kan, tepat sekali. Dia punya panahan dia. Ada yang jawab headshot Ustaz. Kan? Tepat. Jadi bila kena dekat kan, kalau panah tu kan, kalau sekarang kan kita main tu ada bulat tu kan. Ada markah-markah dia bulat kan. Bulat lagi besar bulat. Jadi kalau kena betul-betul dekat tengah tu, tu kan paling hebat sekali. Bila kita tengok orang buat macam tu, secara automatik kita ketawa ataupun kita senyum. Lagi-lagi kalau benda tu susah, macam saya tengok sahabat-sahabat yang naik kuda kan, sambil-sambil naik kuda sambil manah kan, dia pusing dengan kuda, pop dia panah, tepat pula tu. Kita yang tengok tu secara automatik kan, kita sendiri terus tersengih, kadang kita tak kenal pun orang tu kadang. Ini kan pula Nabi SAW dalam peperangan memang menentang musuh, dan yang panah tu pula adalah sahabat yang Nabi SAW sangat sayang, Sayyidina Sa'ad. Jadi tentulah Nabi pun tersenyum gembira tengok panahan sahabatnya yang begitu tepat. Wallahu a'lam. Selesai tajuk ini, insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan sambung cerita tentang senda gurau Rasulullah SAW pula. Jadi rupanya Rasulullah pun ada bergurau juga kan. Bukanlah serius memanjang sampai tak boleh nak gurau langsung. Rasulullah pun ada bergurau. Jadi nanti kita akan bincang pula tentang senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu insya-Allah untuk kali ini. Ada soalan? Jadi maknanya kalau ada perkara yang menggembirakan kita, kita boleh tersenyum girang ataupun ketawa sedikit, tak ada masalah. Tapi jangan ketawa yang sampai terbahak-bahak lah. Cuba kontrol sikit lah ketawa tu. Ini ketawa mengilai macam apa. Saya pernah tegur kawan-kawan waktu pergi ke Ashabul Kahfi dekat Jordan. Gua Ashabul Kahfi tu kan ada tulang ada kan. Jadi bila kita bawa tu, kita cerita tentang Ashabul Kahfi tu, sekali tiba-tiba dia orang buat lawak sama dia orang, budak-budak muda
Memang gembira, tak ada masalah, tapi buat lawak. Bila buat lawak, mula ketawa mengkekek-kekek. Keluar daripada gua tu, saya terus tegur lah. Saya kata, kita ni dekat tempat orang yang soleh, kan, tempat orang yang berjuang sampai mati nak mempertahankan agama di hadapan pemerintah yang zalim, kan, ketika tu. Sampailah mereka mati dalam gua tu. Mereka ditidurkan, kan, tapi lepas tu kan bangun, betul kan, meninggal. Orang yang hebat, orang yang dicatatkan dalam Al-Quran dan sebagainya, sekali kat tempat macam ni pula kita ketawa terkekek-kekek. Tak sesuai lah, tempat tu tak sesuai. Tempat tu patut untuk kita ambil pengajaran, bukan untuk kita ketawa. Jangan pula, ustaz ni tak boleh langsung ketawa sikit pun tak boleh, serius saja. Bukan, kan, bukannya kita nak serius memanjang, tapi biar bertempat. Biar bertempat, tengok pada suasana. Janganlah suasana macam tu pun nak ketawa juga. Ibaratnya kalau macam orang meninggal, kita dia buat lawak ketawa ramai-ramai, kan, macam orang kata tak hormat betul lah, kan akan jadi gitu, kan. Kita pergi, orang meninggal tu pelawak, keluarga dia semua pelawak sekalipun, takkan buat lawak. Waktu orang meninggal, macam tu lah. Biar ada tempat-tempat yang tertentu. Ada soalan ni? Alamak, tak sempat baca. Jangankan ketawa kuat, bercakap kuat pun tak boleh kan ustaz dengan lelaki yang bukan mahram. Boleh, bercakap kuat boleh, tak ada masalah. Jangan bercakap menggoda yang tak boleh. Ketawa disebabkan perbuatan yang malukan tu, boleh ke ustaz? Macam perkara-perkara yang diviralkan atau nampak kurang cerdik. Okey. Ni pun satu lagi, kan, satu perkara yang selalu juga berlaku. Viral, apa dia panggil tu, yang dimain-mainkan orang tu, apa? Prank. Prank, kan, prank. Jadi bila kita tengok, betul kita pun ketawa juga, kan? Boleh ke kita ketawa macam tu? Jawapannya, kita ketawa kerana lucu dengan perkara tu. Itu lumrah manusia. Tapi yang salahnya adalah kalau kita sokong perbuatan tu, ataupun lebih salah lagi yang melakukan perbuatan tu, kan, yang mengaibkan orang. Mengaibkan orang tak boleh. Mana boleh kita aibkan orang, walaupun dengan tujuan tak apa dah ustaz, ni gurau-gurau je. Gurau-gurau bukan dengan mengaibkan orang. Banyak lagi cara untuk bergurau tanpa mengaibkan orang, kan? Kita boleh nak buat prank tanpa mengaibkan. Kena fikirlah macam mana caranya, sampai orang tu rasa macam ni punya seronok. Orang kata surprise, kan. Surprise tak ada masalah, buatlah surprise, menggembirakan orang. Tapi jangan sampai buat prank. Soalan keluar tajuk, ustaz, apa ni, pasal waktu wudu atau mandi hadas, perlu ke niat untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, atau cukup saja kalau hanya niat dalam hati, aku berwudu atau aku mandi hadas, aku mandi wajib sahaja, cukup tak? Itu kira niat lah tu. Dalam hati itulah yang dikira niat. Yang dekat mulut, dekat lidah tu dipanggil lafaz. Melafazkan niat, hukum dia sunat. Yang mesti adalah yang dalam hati, iaitu berniat. Berniat itu tempatnya dalam hati. So dalam hati kata aku berwuduk, dalam hati kata aku mandi wajib, betul lah tu, itu niat lah tu. Yang tak niat apa dia? Tak ada langsung rasa nak mandi wajib, buka paip, dah habis lenjun satu badan, baru teringat, aku kena mandi wajib ni. Maknanya tak sah lah, sebab tak ada niat. Wallahu'alam. Cukup setakat tu insyaAllah untuk petang ni dari Kak Tuan Asar pun. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi dalam pengajian yang akan datang. Bulan depan saya tak berani janji pengajian ada ke tidak, sebab saya kena tengok balik jadual. Sebab insyaAllah saya akan ke Mekah lagi sekali. Jadi nak kena tengok balik jadual, ada kat Malaysia ke ada dekat Mekah. Nak kena tengok balik semula nanti insyaAllah. Nanti saya akan maklumkan semula lah. Okey, jadi cukup setakat itu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina wa ahli qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama anhaza bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun.
قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.